Terengganu Darul Iman, sebuah negeri yang terletak di bahagian timur Malaysia. Pelbagai tempat menarik ada di sini dan kebanyakannya menjadi tempat tumpuan pelancong. Di Hulu Terengganu pula, terdapat sebuah tasik yang begitu terkenal dalam kalangan pelancong, terutama sekali kaki pancing. Tempat yang dimaksudkan adalah Tasik Kenyir. Tasik Kenyir telah menjadi salah satu pusat tumpuan pelancong bukan sahaja dari Malaysia, bahkan juga menarik perhatian pelancong luar negara. Walau bagaimanapun, terdapat satu tempat yang kurang mendapat perhatian iaitu Empangan Kenyir. Empangan ini bertindak sebagai stesen janakuasa hidroelektrik yang memulakan operasinya pada pertengahan tahun 80-an. Difahamkan, sebelum dijadikan sebuah empangan, terdapat beberapa buah kampung yang terpaksa ditenggelamkan dan sekaligus membentuk 340 buah pulau. Tasik ini juga telah menenggelamkan beberapa batang sungai sedia ada, bukit bukau serta tanah tinggi. Pembinaan empangan ini bermula pada tahun 1978 dan berjaya disiapkan pada tahun 1986. Empangan ini memulakan operasinya pada tahun 1987 dan dirasmikan pada tahun 1988 oleh Sultan Terengganu pada ketika itu iaitu almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah. Binaan empangan inilah yang akhirnya membentuk sebuah tasik yang besar yang kini dikenali sebagai Tasik Kenyir. Lembaga Elektrik Negara LLN telah merancang pembinaan empangan hidroelektrik di pertemuan Sungai Terengganu dengan Sungai Kenyir yang terletak di Kuala Berang. Kerja-kerja pembinaan bermula pada tahun 1978 dengan membina terowong lencongan untuk mengalihkan pengaliran air Sungai Terengganu yang bertujuan untuk membina empangan batu tambun yang setinggi 155 meter. Hujan lebat yang turun berlarutan terutama pada musim tengkujuh menenggelamkan kawasan rendah dan lama-kelamaan empangan mulai penuh. Kamarudin bin Mak Yusof berasal dari kampung Kuala Dura, Pulau Berang, Terengganu. Berumur 54 tahun lah. Mengenai terbinanya empangan Kenyir ni hasil daripada perpindahan penduduk-penduduk dari kampung Bimbing, kampung Kelitok, kampung Bercing, kampung Petang dan ada 3-4 kampung lagi lah. Dan apabila terbinanya empangan Kenyir, tenggelam kampung ni, dan penduduk-penduduknya semua telah dipindahkan ke kampung baru iaitu kampung Kuala Dura. Penduduk-penduduk situ reda lah, mereka berpindah dengan jaminan kerajaan untuk ditempatkan di kampung baru. Di kampung baru tu mereka ditempatkan satu kawasan di mana telah dibekalkan satu lok tanah rumah, satu lok tanah padi dan satu lok tanah getah. Empangan Kenyir ni sangat luas lah. Dia tekungan air saja 38,000 hektar air saja dan meliputi daratnya 112,000 hektar, campur darat campur dengan air. Dan semasa pemindahan empangan ni, pemindahan gajah-gajah juga binatang yang liar tu telah dibuatlah terlebih dahulu dan telah dipindah melalui kerjasama dengan Pilitan, askar-askar dan pihak agensi yang terlibat lah. Sebelum terbinaan empangan lah, sebab mereka tidak mahu populasi itu akan mati itu sajalah. Sungai Comong adalah salah sebuah sungai yang ada di Tasik Kenyir. Pihak kerajaan dengan kerjasama Jabatan Perikanan Malaysia telah meneroka Sungai Comong ini untuk dijadikan hub aquakultur bagi menampung permintaan bekalan ikan air tawar di Malaysia pada ketika itu. Satu jalan khas juga dibina untuk ke Sungai Comong. Walau bagaimanapun, pengunjung perlu mendapatkan pelepasan daripada pengawal yang bertugas untuk masuk ke kawasan ini kerana ianya dikawal ketat untuk tujuan keselamatan. Nama tempat ni, nama benda tempat ni. Mana? Ni, sini ni. Cemor. Cemor. Ha. Cemor je nama dia. Cemor ah. Bukan Tasik Cemor apa dak? Cemor. Tasik Kenyir. Tasik Kenyir. Di sini dipanggil Sungai Comong. Cemor. Sungai Cemor. Ada signboard dulu. Sungai Cemor. Sungai Cemor. Sungai Cemor. Dek, sini dek. Ada air hangat ni.
Assalamualaikum. Saya Abdul Jabbar bin Ana Musa, seorang bekas kaki tangan Lembaga Elektrik Negara Tanah Melayu ataupun LLN satu masa dulu. Saya pernah bertugas di stesen Janakuasa Elektrik Sultan Mahmud. Stesen Jana Elektrik ini mula beroperasi pada pertengahan tahun 80-an. Pada ketika itu, ianya dikendalikan dan diuruskan oleh Lembaga Elektrik Negara. Stesen Janakuasa ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian penjanaan dan bahagian pencawang. Bahagian penjanaan ialah bahagian yang menjana tenaga elektrik. Penjanaan elektrik dilakukan dengan menggunakan tenaga dari sumber air. Seterusnya, tenaga elektrik yang dijana di stesen ini disalurkan ke bahagian pencawang. Dari pencawang, tenaga elektrik akan dihantar ke substesen lain melalui talian Walton tinggi di seluruh negara untuk disalurkan kepada pengguna dengan menggunakan cara ring system. Begitulah serba sedikit tentang bagaimana stesen Janakuasa Elektrik ini menjalankan operasinya. Mengikut apa yang saya tahu, sebelum adanya empangan ini, Bandar Kuala Berang tidaklah begitu maju dan boleh dikatakan sebagai bandar mati, seperti bandar mati. Namun selepas empangan ini siap dibina, bandar ini maju dengan pasaknya. Bangunan-bangunan telah bertambah dan begitu juga pejabat-pejabat kerajaan. Jalan-jalan juga telah dinaik taraf dari Tanah Merah kepada Tar, dan satu jambatan telah dibuat di bandar Kuala Berang yang merentasi Sungai Terengganu untuk menghubungi kampung-kampung di sekitarnya hinggalah sampai ke Kenyir. Apabila terbinanya empangan Kenyir ni, penduduk kampung seperti di Kampung Dura, Kampung Pelopoy, Kampung Jenago sekitarnya, Kampung Basong, Fasidula, Pelopoy dan jajaran-jajaran Kenyir ni rasa membangun dengan besar lah. Pertama, mereka telah membina banyak kemudahan. Jalan rayanya dengan elektriknya, dengan pengangkutannya dan juga kemudahan-kemudahan lain. Mengenai pekerjaan pun itulah, pekerjaan anak-anak kampung, pekerjaan orang kampung pun mereka dapat memasarkan hasil-hasil tanian mereka dengan baik sebab adanya pelancongan ni orang akan masuk, bukan hanya di Terengganu, malahan lagi daripada negeri-negeri lain di Kedah ke Perak ke Selangor. Jadi dengan masuk ke pelancong yang ramai ni, mereka dapat masukkan hasil tanian mereka, membuka kedai-kedai jualan mereka, kedai makan ke, kedai butik ke. Juga selepas pihak kerajaan membuka empangan Kenyir ni, saya rasa banyak kemudahan yang telah mereka buat demi untuk pembangunan kampung-kampung yang sekitarnya. Harapan saya, semoga penduduk di kawasan Terengganu, di kawasan Bukit Telemu ni, kawasan sekitarnya berdampaklah dengan kemudahan yang ada, peluang yang ada. Dan lebihlah selagi kita mampu buat untuk kemajuan diri kita dan juga kemajuan manusia yang ada ni. Mudah-mudahan kemudahan yang ada tempat mungkin. Sebab tempat kita ni, tempat di Kenyir ni memang kawasan yang berpotensi untuk pelancongan. Tidak dinafikan bahawa empangan sememangnya mempunyai fungsi yang pelbagai. Selain daripada menjadi tempat untuk penjanaan elektrik, ia juga membantu dalam mengalirkan air ke kawasan-kawasan kering. Air takungan empangan yang membentuk tasik juga menjadi pusat rekreasi dan pusat peranginan. Seterusnya, ia juga berfungsi sebagai tebatan banjir sekaligus dalam mengelakkan kawasan-kawasan rendah ditenggelami air, terutama sekali pada musim tengkujuh. Kemasyhuran Tasik Kenyir sebagai salah satu pusat peranginan tidak boleh disangkal lagi selain memberi sumbangan yang besar dari segi ekonomi, geografi dan sebagainya. Diharapkan Tasik Kenyir akan terus membangun dan maju pada masa yang akan datang sebagai salah satu pusat peranginan terkemuka di dunia.